أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم يا فتاح، اللهم يا عليم، اللهم يا خبير، اللهم يا مبدي، اللهم يا معيد. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Puji syukur kita yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat kembali bersama-sama pada hari ketiga daripada bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang Allah turunkan Al-Quran padanya. Mudah-mudahan kita sentiasa berada di dalam keadaan yang sihat sejahtera sehingga kita berjaya menyempurnakan ibadah puasa tahun ini dengan baik dan bahkan kita dipanjangkan umur, iaitu sampai kepada Ramadan yang selanjutnya, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kita menyampaikan salawat dan salam kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi agung, Nabi yang menjadi contoh teladan kita dalam segala hal, terutamalah pada hari ini atau pada bulan ini, terutama bulan Ramadan. Rasulullah boleh kita jadikan contoh bagaimana beliau mengisi Ramadan beliau dengan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan dikasihi sekalian, antara amalan yang dicintai oleh Rasulullah SAW pada bulan Ramadan ini adalah memang tadarus Al-Quran, iaitu mendalami Al-Quran, membaca ulang balik Al-Quran, mengkaji balik, berusaha, mengajarkan juga, tuan-tuan dikasihi sekalian. Jadi oleh itu, tuan-tuan puan-puan dikasihi sekalian, bulan Ramadan dikira sebagai bulan Al-Quran itu. Dan saya sangat bersetujulah dengan pihak Ehlwa yang mana menjadikan bulan Ramadan tahun ini sebagai momentum untuk meningkatkan usaha mereka terhadap Al-Quranul Karim, yang mana proses tadarus dirubah sedikit dan dibaiki sedikit dalam bentuk bukan hanya iaitu membaca Al-Quran sahaja, akan tetapi juga adalah membaca terjemahannya. Dan ini bagi saya, tuan-tuan dan kasih sekalian, memang di antara perkara yang penting kita tambahkan sebenarnya. Namun kita selesa
dengan cara lama, yang mana Ramadan maksud kita adalah kita nak khatam. Ya, ini menjadi selalu obsesi kita. Ini menjadi selalu keinginan yang membuat kita. Sangat bagus tuan-tuan perempuan dikasihi sekalian, apabila kita berjaya khatam. Arti kata kita mengusahakan kuantiti daripada apa yang kita baca itu adalah banyak. Sangat bagus tuan-tuan dikasihi sekalian. Tapi maukah tuan-tuan tahu bahawasanya ada yang lebih baik daripada itu? Yang lebih baik daripada itu apa tuan-tuan? Iaitu kita faham ayat-ayat tadi itu memang. Ya, faham ayat-ayat tersebut, dan walaupun kualiti dia sedikit tuan-tuan, tapi dengan kefahaman sebenarnya jauh lebih baik daripada banyak. Akan tetapi kita tidak faham apa yang ada di dalam itu tersebut. Ya, di sini bukan maknanya saya melarang tuan-tuan untuk membaca banyak, tidak, ya. Tapi apa yang saya ingin bawa pada bulan Ramadan ini hanya hendaklah kita upgrade sedikitlah. Dari tahun demi tahun kita kena ada satu perkembangan, satu penambahbaikan. Itu di antaranya adalah berusaha baca terjemahan, itu pun sudah bagus sebenarnya. Itu kalau nak mentafsirkan pula nanti salah faham pula orang nanti kan, dia akan boleh membawa kepada apa nama dia, nanti dari mana tafsir kau cakap macam ni? Aku rasa macam tu lah. Rasa. So rasa ni masalah kadang-kadang tuan-tuan, kalau tanpa dipandu oleh ilmu. Maka memang sangat berpatutanlah tuan-tuan kalau sekiranya cukup dengan membaca terjemah tersebut, seolah-olah kita tahu sedikit banyak apa yang kita baca tersebut, ya. Tapi tuan-tuan dikasih sekalian, biasalah benda baru kita akan rasa kekok sikit, berat sikit kan. Sebab benda baru kan tuan-tuan dengan selalu benda baru, perkara baru tuan-tuan dengan sekalian, dia akan berhadapan dengan cabaran, ada tantangan dia, ada cabaran dia tuan-tuan. Tetapi apabila kita berjaya melepasi cabaran, tantangan tersebut tuan-tuan, baru terasa manis dia. Ya, baru kita akan rasa bagus jugalah kita ni membaca dan kita baca terjemahannya. Sekarang ni sedikit sebanyak saya faham dah apa yang saya dah baca. Walaupun tak full kepahaman, tetapi apa dia, kita dapat sikit-sikit ambil mungkin dari satu pertemuan tersebut ada beberapa poin yang kita resahkan dalam diri kita, masukkan dalam hati kita. Itu sangat penting tuan-tuan dikasih sekalian. Ya. Dan mudah-mudahanlah tuan-tuan, mungkin tak ada yang kata ustaz mungkin tak habis 30 juzuk ustaz, tak 15 juzuk pun okey juga dah kan. Target berapa yang ini? 15 kan? Berapa? 15. Ya tuan-tuan, 15 tuan-tuan. Yang masa lain tu tuan-tuan sambunglah kat rumah. Kan banyak masa lagi. Adakah tuan-tuan peruntukan untuk baca Qurannya kat tadarusnya? Di tadarus saja? Tidak, di rumah kita baca juga. Walaupun tak bertadarus kita, tak berkumpulan kita, maka kita akan baca juga. Sebab memang matlamat kita dah nak mengisi Ramadan kita ini dengan Ramadan, dengan apa? Dengan Al-Quran selalu. Kita ingin dekat dengan Al-Quran selalu. Oleh itu tuan-tuan dikasih sekalian, saya sangat menyokong singinlah saja nak menyatakan luahan apa itu semangat kepada perempuan dikasih sekalian yang saya dengar membuat satu perubahan pada tahun ini dengan membaca dan juga adalah membaca terjemahannya. Ini sangat-sangat bagus tuan-tuan dikasih sekalian, ya. Teruskan perjuangan atau usaha tuan-tuan ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bukakan pintu-pintu khazanah dia tuan-tuan. Kadang-kadang pintu khazanah Allah ini tuan-tuan dikasih sekalian, kalau selalu kita ketuk dan ada usaha untuk nak mengetuk dia, jangan ada tunggu je kan. Sekejap lagi terbuka lah tu, sekejap lagi terbuka lah tu. Tak buka-buka punya tuan-tuan. Kalau kita tak ketuk dia, kalau kita tak ada usaha untuk membuka dia tuan-tuan, maka memang tak akan dibuka tuan-tuan. Maka dia perlu usaha untuk kita dapat pintu itu terbuka. Mudah-mudahan
dengan tuan-puan usaha baca tadi tu, kemudian tambah pula dengan baca terjemahan dia tuan-puan, terbuka pintu dia tersebut. Sebab saya terasa sendiri tuan-puan, kalau kita baca tu dan kita faham, paling kurang tuan-puan, kalau bukanlah 100% tuan-puan, 5% pun kita dapat daripada apa yang kita baca tersebut. Dibandingkan apa dia? Kita baca saja dan kita fokus kepada waktu itu adalah iaitu bacaan sahaja. Sayang kita tuan-puan dikasihkan. Oleh itu, tuan-puan dikasihi sekalian, apabila kita membaca dan memahaminya, di antara yang ingin kita ambil ayat Al-Quran itu adalah untuk jiwa kita. Untuk siapa tuan-puan? Untuk jiwa kita, ya? Untuk diri kita lah, ya? Dan diri kita ini tuan-puan perlukan kepada vitamin, nutrition, apa jenis dia lagi tu? Apa lagi? Suplemen, apa lagi yang nak diperlukan oleh, ya, yang memang secara asasnya kita sudah ada sesuatu yang boleh kita bawa walaupun tanpa suplemen tadi itu. Tanpa vitamin tersebut kita boleh jalan juga tahu. Kita boleh bergerak juga tahu. Kita boleh melakukan sesuatu juga, ya. Tetapi dengan memasukkan suplemen tadi itu, memasukkan tambahan nutrition tadi itu, membuat kita ini tuan-puan bertenaga dan badan ini sihat, dan apa nama dia tu pada kasih sekalian, kita boleh berbuat lebih lagi. Ini kita maksudkan, ya. So seperti itu juga jiwa tuan-puan, jiwa kita, diri kita. Saya rasa tuan-puan, saya pernah kongsi pada perkongsian-kongsian dah berapa lama dah saya rasa tuan-puan, dari tahun 2005 kot saya rasa saya mengisi tuan-puan. Di antara konten pengisian saya memang banyak menyentuh pasal jiwa pada bulan Ramadan ini. Selalu saya kaitkan dengan diri kita, dengan jiwa kita, selalu saya bawa tersebut tuan-puan. Saya bahkan pernah bercerita tentang bagaimana jiwa kita ini pada asasnya memang ada benda-benda positif dan ada benda-benda negatif pada diri tersebut. Bagaimana aspek positif tersebut itu lebih dominan, itu perlukan pada suplemen ini tuan-puan, ya. Kalau tidak tuan-puan, yang negatif ini akan dominan. Dia akan lebih banyak, dia akan lebih berkuasa, maka kecenderungan kita pada negatif akan lebih besar, ya. So kita perlukan apa dia? Suplemen ini untuk tambahkan kekuatan jiwa kita tadi itu, ketahanan jiwa kita itu, sehingga kita boleh apa? Boleh buat sesuatu yang positif lebih hebat, lebih dahsyat lagi, ya. Inilah fungsi daripada Al-Quran itu tuan-puan, di antara jadi suplemen bagi kita, jadi penawar jiwa. Allah sendiri turunkan, kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala ada 4 yang disebutkan oleh Allah pada ayat ini tentang apa yang boleh kita dapatkan daripada Al-Quran. Ya ayuhan nas, maknanya seruan kat sini tuan-puan sangat luas, ya. Ada untuk manusia secara keseluruhan. Ada panggilan Allah kadang-kadang khas untuk orang-orang beriman saja. Akan tetapi pada ayat ini diseru siapa semua tuan-puan? Manusia secara keseluruhannya. Dan dalam manusia secara keseluruhan faham betul ini akan nilai daripada ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'akum mau'izah. Pertama, nilai daripada Al-Quran itu adalah sebagai mau'izah. Saya sebut tuan-puan, mau'izah. Sekali lagi, mau'izah. Mau'izah ni tuan-puan dikasih, dia sebenarnya lebih dalam maknanya daripada nasihat. Tapi bahasa kita nak tak nak tuan-puan, kita bawa juga dia kepada makna nasihat. Faham tu? Nasihat, bahasa Arabnya nasihatun. Memang nasihat lah. Dah bahasa Arab dah tu. Akan tetapi tuan-puan, untuk
untuk Al-Quran Allah tidak kata nasihatun, ya, tetapi apa dia? Mau'izatun. Mau'izah ini tuan-tuan, dia nasihat yang pasti akan membawa kepada kebaikan. Faham tu? Mau'izah ni apa dia tuan-tuan? Dia nasihat yang pasti akan membawa kepada kebaikan. Kalau nasihat ada dua, nasihat baik, nasihat tak baik. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Asri tuan-tuan, Allah kaitkan watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, berwasiat atau saling menasihati dalam kebenaran. Kenapa nak diikat dengan kebenaran? Sebab ada juga orang nasihat dia tuan-tuan, dia nak bagi nasihat merapu kat kita. Lagi jahanam kita lepas tu adalah nasihat juga, dia kata aku nasihatkan kau ya, dengar baik-baik. Tapi tuan-tuan, lepas kita amalkan nasihat tersebut, ya Allah, lagilah hara kita depan. Maka diikat kata-kata nasihat dalam surah Al-Asri itu dengan bil haqq, mesti ada al-haq, ada kebenarannya. Yang kedua dia diikat dengan apa dia? Was-sabr. Apa tu? Sabar. Dia bagi. Kalau nak bagi nasihat, yang hak dia tu kena jaga. Pastikan yang kita sampaikan tu apa dia? Al-haq, yang benar. Jangan yang tipu, atau jangan nasihat yang boleh nanti membawa kepada kebatilan. Kena jaga tu. Satu lagi nasihat yang perlu kita jaga apa dia? Nasihat yang boleh menjadikan orang sabar. Jangan nasihat menjadikan orang makin panas barat, makin bergejolak api kemarahan dia tersebut. Makin dia itu macam hari itu adalah macam keldai saja semua. Dia dah macam singa dah. Apa itu? Dia kata singa garah. Ya. So tuan-tuan kasih sekalian, dia hendaklah dia macam nasihat tersebut penyiram ketika panas api membara. Dan tuan-tuan dalam masa yang sama juga nasihat tersebut mungkin menjadi air yang akan menghilangkan dahaga. Nasihat tersebut, so pastikan nasihat itu. Tapi Allah kata Al-Quran itu mau'izah. Ada cantik dia ni. Mau'izah tu apa dia? Dia nasihat yang memang nasihat tersebut yang mengandungi pengajaran yang pasti akan ada kebaikan padanya. Dan kalau orang beramal dengannya, insya-Allah dia akan berhati lepas tu. Dia akan rasa nilai-nilai yang akan dia dapat daripada tu. Kalau nasihat mau'izah ini. Ya. Kedua tuan-tuan, ya, apa yang boleh kita dapatkan daripada Al-Quran berdasar ayat syifa. Syifa, penawar. Syifa kita kata ubat. Apa dia tu? Ubat. Syifa itu ubat. Penawar atau ubat. Syifa. Ya. Tetapi di sini dikhususkan sikit. Dalam ayat yang lain tuan-tuan ada disebut secara umum, ubat secara umum. Ya. Ubat secara umum. Maka setengah ulama kata bahawasanya Al-Quran ini boleh juga nak ubat yang berbentuk fizikal. Apa maksud fizikal tuan-tuan? Ubat mungkin dia masalah badan sakit-sakit ke tuan-tuan, dia sebut ayat-ayat Al-Quran tertentu tuan-tuan dia pegang, maka alhamdulillah baik. Ada juga dia pening kepala kan, ada macam Ustaz Harudin dia kata la yusadda'una anha wa la yunzifun. Itu tu apa tuan-tuan? La yusadda'una anha wa la yunzifun. Itu ayat dalam surah Al-Waqi'ah. Itu ayat tersebut tuan-tuan berkaitan dengan nikmat di syurga nanti. Nikmat di syurga nanti tuan-tuan minum, tuan-tuan makan, la yusadda'una anha wa la yunzifun. Kita tak akan pening kepala. Masalah yang kita makan ni macam-macam. Dan tahu ada darah tinggi tuan-tuan nak cuba juga durian sedap tu. Sakit, Masya Allah mahalnya tu.
Terkejut saya tuan-tuan. 1 kilo RM35. Ya ke tu? Memang mahal. Ya. So tuan-tuan dikasih sekalian, makanya ya, maka Allah kaitkan ayat tadi itu atau ayat la yusadda'u. Ulama mengaitkan la yusadda'una anha wa la yunzifun itu dengan penyakit fizikal tuan-tuan. Sebab apa dia? Banyak masalah yang kita hadapi berpunca daripada makanan. Maka guna ayat tu juga. Kalau orang di syurga nanti dia tak sadar, kata, maka baca tu dia kata juga dengan keyakinanlah bahawasanya ayat-ayat Al-Quran ini adalah syifa. Ayat-ayat Al-Quran ini adalah penyembuh. Dia adalah ubat. Dan ada keyakinan tersebut. Ada juga. Tapi aku boleh ke tak? Boleh ke tak? Memang taklah jadi dia. Ya, pegang juga. Boleh ke tak? Boleh ke tak? Berketak-ketak dia. Maka memang jelas takkan boleh teman. Dia perlu pada keyakinan tu. Ya. So, yang kedua pada syifa. Tapi pada ayat ini tuan-tuan secara jelas bahawa syifa yang dimaksudkan adalah syifa'ul lis-sudur. Syifa'ul lima fi sudur, iaitu pada penyakit yang ada di hati. Tuan-puan dikasihi sekalian, Allah ketika menyebut hati tuan-puan, dia sebut ada beberapa nama. Satu tuan-puan dibagi nama sudur. Saya sebut sudur. Sekali lagi sudur. Itu adalah hati kita. Hati sudur ini tuan-puan, hati yang menyimpan bagai macam masalah. Kalau boleh kita gambarkan sebenarnya fikiran. Bagi setengah orang apa dia tuan-puan adalah, iaitu fikiran. Ya, sudur ini dia adalah bagian hati yang luar. Bagian hati ini yang suka dikacau oleh jin dan syaitan, ya, yang boleh dikontrol, dikawal. Ini bagian luar ni. Maka Allah dalam surah An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ya, itu adalah bagian luar daripada hati yang dia memang tuan-tuan sangat mudah terpengaruh, sangat mudah diganggu gugat, sangat mudah tuan-puan ditukar, dibolak-balik. Ini sadrul ni, sudur tersebut. Dia sangat mudah sekali itu. Boleh masuk padanya positif, boleh masuk padanya negatif. Ini dalam hati kita ni. Ya. So, tuan-puan dikasihi sekalian, maka Allah kata pada syifa'un lima fi sudur. Itu bagi apa yang ada dalam dada ni. Maka apa yang dalam dada biasanya tuan-puan, biasanya kita kalau kita marah tuan-puan bukan dada. Ya. Apabila kita ada perasaan, ya, maksudnya penyakit hati di sini tu. Penyakit hati tu bersarang ada dalam dada ni. Ya. Dan tuan-puan dikasihi sekalian, bahagian kedua dinamakan tuan-puan fuad. Nama dia, pada tuan-puan fuad. Sekali lagi, so lapisan kedua daripada hati tersebut. Fuad ini tuan-puannya hati yang sudah ada ketetapan dia. Apa dia kedua tuan-puan yang sekalian? Apa nama dia? Fuad. Dia adalah ada ketetapan. Kalau yang sudur tadi tu asyik berganti-ganti je, ubah-ubah je. Meter dia tuan-puan asyik pergi sini, pergi sana, ya, tak menentu. So tuan-puan fuad ni tuan-puan ketika dia dah tetap satu, aku nak ini. Okay, faham tu? Dia kata dia dah tentukan satu yang jadi pilihan hati dia. Orang kata pilihan hati dia dah tetap dah. Tu contoh tuan-puan tadi nak pergi ke tak, nak pergi ke tak, nak pergi ke tak. Maka masa dalam hati tadi tu puan terfikir alasan negatif, alasan positif. Mengantuklah tu, alasan negatif dia masukkan tu. Mengantuklah, penatlah, apalah nak pada kelas-kelas pula ni. Beratlah. Itu tu pada itu masa dalam sudur tu. Masa dalam sudur tu tuan-tuan kasih sekalian.
Ya, ingat tuan-puan, masa dalam sudur tersebut tuan-puan Allah tak kira lagi tahu. Allah tak kira lagi. Ketika tuan-puan tetapkan dah satu, ya, satu mungkin terus tidur. Berat ke sini tuan-puan. So tuan-puan, fuad tuan-puan dah tetapkan iaitu tidur. Ini baru dikira oleh Allah. Ketika tuan-puan dikasih sekalian, dia buat sini tu, dia bawa kepada positif. Wah, pergi jugalah. Pergi, kalau aku tak pergi, dia kata tuan-puan, meter tu datang pada yang positif tuan-puan. Kuat. Dan tuan-puan dah tetap tu. Dah tetap, aku akan pergi. Tetap hati dia. Ya. Dan ketika dah tetap tersebut tuan-puan, dia pun bersiap-siap tuan-puan, tapi tiba-tiba datang call. Mak, boleh habis saya kat KL Central tak? Tapi hati dah tetap tahu. Nak pergi. Alamak, mak dah pergi kelas ni. Tak ada orang nak boleh ambil, mak tolonglah. Ambil je lah taksi. Ya, taksi mahal time ni, mak. Maka tuan-puan, kita dah niat nak pergi ni. Lalu korang, last cancel. Batal. Saya nak tanya, tuan-puan dapat pahala majlis ilmu tak? Ni nama dia fuad. Pergi juga. Dah kuat tu. Meter dia, kemudian meter positif tu. Dah kuat. Maka Allah kata dalam Al-Quran, tuan-puan dikasih sekalian, bahwasanya setiap apa yang ada dalam hati, dia kata, inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula, kata Allah. Inna sam'a, sesungguhnya apa yang kita dengar, wal basara, ingat tuan-puan, ingat ni, tuan-puan dengar sahaja tanpa ini tuan-puan dah tampung telinga dah ni. Nak dengar cerita tu, tuan-puan dah kena hisap tau. Betul. Tanpa tengah telinga je. Sam'a, dengar je. Basara, lihat. Macam tu. Mana? Itu dah kena tahu. Mas'ul, disoal oleh Allah. Dan satu lagi tuan-puan, wal fuada. Dia tak kata sudur. Bagusnya Allah. Dia tak kata sudur, tapi diungkapkan dalam ayat tersebut adalah fuad. Fuad itu maknanya adalah iaitu hati yang dah tetap tadi itu. Apabila dia dah memutuskan satu pilihan yang menjadi sesuatu ketetapan yang ingin akan dia lakukan, akan dia buat. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap itu, masing-masing itu kata Allah akan disoal nanti. Akan ditanya. Itu yang akan ditanya. Tapi kalau masih dalam hati ini belum ada ketetapan, tuan-puan dan kasih sekalian, ini masih dalam proses nama dia tuan-puan, scanning je baru. Puk, dia dah tetap satu, maka itu akan ditanya. Ya. So tuan-puan dan kasih sekalian, sudur